Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan sambung untuk tajuk graf jarak masa last. So selepas ni kita akan sambung untuk graf laju masa pula. Okey, so kat sini kita tengok untuk beberapa contoh cara untuk jawab soalan. Okey, so yang pertama kita ada contoh 5. Contoh ni ada dalam buku teks. Okey, graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh 4.5 jam. Okey, kat mana nak tahu 4.5 jam? Kat sini dia sebut 4.5 jam kan? So maksudnya dekat sini, kalau tengok pada graf, dia dekat sini. Kat sini, kalau sini 4, sini 5, so this one would be 4.5 jam lah. Kan? Okey. Tentukan, tengok soalan pertama, tentukan tempoh masa kereta berada dalam keadaan pegun. So dia nak tempoh masa kereta tu berada dalam keadaan pegun, which means tak bergerak. Kan? Soalan kedua, dia tanya, laju kereta untuk sejam yang pertama dalam unit kilometer per jam. Okey. Yang ketiga, dia minta huraikan gerakan kereta untuk tempoh 90 minit terakhir. Okey, so yang pertama, kita tengok dulu macam mana nak jawab tempoh masa kereta berada dalam keadaan pegun. Tengok kat sini dia minta tempoh masa. Maksud dia kata dalam keadaan pegun. Bila tempoh masa, kat sini masa ni ialah jam. So jawapan kita akan dalam bentuk jam lah. Kan? So berapa jam? Kita tak tahu. Keadaan dia ialah pegun. Ingat balik pada graf yang kita belajar sebelum ni, graf positif, graf negatif, graf sifar dengan graf tak tertakrif. Untuk graf positif maksudnya kelajuan dalam keadaan positif lah kan. Kiranya kalau untuk negatif maksudnya dia berpatah balik. Kalau sifar maksudnya dalam keadaan pegun. Okey, so kalau kat sini kita tengok yang mana yang merujuk kepada kecerunan sifar. Kalau kat sini positif, betul tak? Line antara sini dengan sini positif. Kalau line antara sini dengan sini kecerunan sifar. Kalau ini dengan sini positif. So maksudnya bila kat sini kecerunan sifar, kiranya ini adalah dalam keadaan pegun. Kan dari sini ke sini. Okey, so kita tengok dia nak tempoh masa. Kalau tengok kat sini, tempoh masa daripada 2 ke 3 jam. 2 ke 3 jam ni beza dia berapa lama? 1 jam. Betul tak? Okey, so maksudnya jawapan dia dekat sini ialah 1 jam. Basically kita baca dulu graf mana yang kita nak and then baru kita takrif masa dia. Macam tu. Seterusnya, nombor 2. Dia minta laju kereta sejam yang pertama dalam kilometer per jam. Okey, dia nak laju kereta. Bila laju, ingat balik formula dia apa untuk laju? Ikut pada M equal to Y tolak Y1. Ini ikut general equation X tolak X1. Ataupun kita takrifkan dalam bentuk laju. Laju equal to perubahan jarak bahagi perubahan masa. Kan? Okay, kat sini dia minta laju kereta sejam yang pertama. Okay, kalau kita tengok kat sini, sejam yang pertama maksudnya daripada sini ke sini. Kan? Ini adalah kotak untuk sejam yang pertama. So daripada sini, it should be daripada sini sampai sini. Kan? Tapi kalau kita tengok kat sini, sejam yang pertama, kita ada masa sejam. So masa kat sini kita bolehlah tulis sejam. Tapi jarak kat sini kita tak boleh nak baca. Betul tak? Berapa kat sini kita tak boleh nak baca. Betul tak? So instead of kita pakai sejam yang pertama, kita pakai 2 jam yang pertama. Sebab apa kita boleh pakai? Logiknya, let's say kecerunan ni di mana-mana point pun akan sama. Kan? Let's say kalau awak naik satu bukit. Kan? Awak duduk dekat sini ataupun kita duduk dekat sini, kita akan rasa kecerunan yang sama. Kan? So maksudnya boleh je. Katakanlah kalau kita tak jumpa untuk titik yang ini, kita guna yang ini pun boleh. Asalkan garisan ni garisan lurus. Okey, so kita tengok macam mana kita buat. Tengok nombor 2. Okey, instead of kita pakai sejam pertama, kita pakai 2 jam yang pertama. Alasan dia sebab daripada graf, jarak yang dilalui untuk sejam yang pertama tidak diketahui. Okey, yang kita dah sebut tadi. Maka laju ditentukan dengan jarak yang dilalui untuk 2 jam yang pertama. Kerana, tengok kerana dia nilai kecerunan pada satu garis lurus adalah sama. Maksudnya kalau ada satu garisan yang lurus, kita duduk sini ataupun kita duduk dekat sini ataupun kita duduk dekat sini, kecerunannya akan sama. Kan? Kita mesti rasa kecerunan yang sama. So
Tak kisah pun untuk dari sini ke sini, untuk point sini ke sini ataupun point sini ke sini. Boleh je. Okay. Since kat sini kita tak tahu untuk sejam pertama, that's why kita guna 2 jam pertama kerana kecerunannya sama. Okay. So, tengok kat sini untuk kecerunan 2 jam yang pertama, kat sini ialah 2, kat sini 150. Macam biasa, perubahan jarak bahagi perubahan masa. Dekat sini, okay, takrif dulu. Point kat sini berapa? 2, 150. Betul. Okay, untuk titik yang dekat sini pula ialah 0, 0. Okay, so jarak bahagi masa. Okay, jarak, kalau tengok kat sini 150. So, 150 tolak 0, 10 tolak 0, and then untuk masa pula 2 tolak 0. So, totalkan masuk kalkulator, dia dapat 75 km per jam. So, itu adalah kelajuan dia. Unit jangan lupa, unit penting jangan lupa. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. B dia tanya apa? Huraikan gerakan kereta untuk tempoh 90 minit terakhir. Bila maksudnya huraikan gerakan kereta, dia suruh kita huraikan sama ada kereta tu bergerak pada kelajuan berapa. Keadaan kereta tu. Kereta tu bergerak ke, tak bergerak ke? Kalau tak bergerak, berapa lama? Dan pada jarak berapa jauh? Kalau kereta tu bergerak pula, bergerak dengan kelajuan berapa? Itu maksud dia huraikan keadaan gerakan kereta tu lah. Dia bergerak ke, tak bergerak ke kan? Okay, so tengok kat sini. Nak huraikan gerakan kereta untuk tempoh 90 minit terakhir, tengok dulu 90 minit terakhir tu dekat mana. Okay, kalau tengok kat sini, dia bergerak selama 4.5 jam. Kan? Okay, tengok pada jawapan macam mana dia buat. 4.5 jam ni kita tolakkan dengan 3 jam sebab kita nak dapatkan 90 minit yang terakhir. Okay, basically 90 minit yang terakhir tu ialah dekat sini. Sejam setengah kan? 90 minit kalau kita tukarkan kepada jam sama dengan 1 jam 30 minit. Okay, 1 jam 30 minit tu basically daripada 4.5 jam ni ke 3 jam. Kan? Ini ialah 90 minit. Okay, wait. Sorry. Okay. Daripada sini ke sini ialah 90 minit ataupun 1 jam setengah. Kan? Okay, so basically dia suruh kita huraikan gerakan untuk gerakan kereta tu untuk 90 minit terakhir. Kalau tengok pada 90 minit terakhir, jarak daripada 3 jam ke 4 jam setengah ni, 4.5 jam ni, graf kita ialah graf positif. Nampak tak? Graf ini yang kita kena takrif kan, yang kita kena huraikan tu graf ini, graf positif ni. Okay, so macam mana kita nak takrifkan? Okay, kau tengok kat sini, bila graf positif, maksudnya kereta tu sedang bergerak. Dia sedang bergerak. So bila sedang bergerak, maksudnya bila sedang bergerak, maksudnya kita kena huraikan dia punya gerakan dia tu dalam bentuk kelajuan. Okay, so tengok kat sini. Bila masuk huraikan, dia minta kelajuan. Okay, key point dekat sini. Bila kereta tu kita baca dia sebagai apa, kita baca kereta tu sedang bergerak, bila dia minta huraikan, maksudnya kita kena huraikan kelajuan dia berapa. Kalau dia suruh huraikan gerakan kereta dan kereta tu dalam keadaan pegun, maksudnya kita kena huraikan kereta itu pegun berapa lama dan pada jarak yang berapa. Okey, so dalam keadaan ini kereta tu sedang bergerak. So kita kena huraikan jawapan kita dalam bentuk laju. Okey. So macam biasa kira kelajuan dia. Macam mana nak kira? Formula yang sama. Laju sama dengan perubahan jarak bahagi perubahan masa. So ambil titik bawah ni dengan titik atas ni. Okey, titik atas ni berapa? 4.5 per 270. Okey. So 4.5 27. Okay, sorry. Wait. Sorry. 4.5 per 270. Okey, untuk titik ni pula ialah 3 150. Kan? So perubahan jarak bahagi perubahan masa. So jarak pertama 270 tolak 150. Okay, untuk atas ni, and then yang bawah ni masa tolak masa. So masa yang pertama tadi 4.5 tolak dengan 3 untuk yang bawah ni. Okay, so kita dah divide, kita dapat 80 km per jam. Okay, kalau kita tengok kat sini,
4.5 tolak 3 ni sebab waktu 90 minit yang terakhir lah. Kan kita dah define tadi kat sini. Okay, that's it. Seterusnya, jangan lupa huraikan sebab dia minta huraian kan. So huraian kita ialah kereta bergerak sejauh 120 km dengan kelajuan 80 km per jam. Okay, tengok key point dia sebut laju, disebut sejauh berapa, and then pada tempoh berapa. So basically bila disebut minta huraian, kita kena sebut jarak, sebut masa dan sebut laju. Okay, wait. Dan sebut laju. Okay, laju ni exception. Okay, exception kalau dalam keadaan dia pegun. So kalau pegun tak payah cerita laju lah sebab dia tak bergerak. So macam ni kita kira kelajuan dia, betul tak? Kan? So basically kalau dia minta huraian, maksudnya kita jelaskan jarak, masa dan laju. Kalau kita tu pegun, tak payah cerita pasal laju lah. Kita cerita pasal jarak dengan masa je. So tengok kat sini disebut kereta bergerak sejauh 110 km. Okay, ni ialah jarak, ada jarak. Dengan kelajuan 80 km per jam. Oh okay, ada laju. And then bagi tempoh 90 minit terakhir. And then ada masa. 3 point ni je. Tak kisah you nak letak mana-mana dulu point, asalkan 3 point ni ada, settle huraian. Okay. Macam mana nak tengok? Okay, kereta bergerak sejauh 120 km. Tengok kat mana 120 km? Okay, tengok jarak ini. 270 tolak 150 sama dengan 120 km. Kan? Okay, maksudnya kita kan nak takrif daripada sini, which means daripada sini sampai sini sahaja. Kan? So kita kira perubahan ni lah. So 270 tolak 150, jarak dia ialah 120 km. Okay, tengok garisan ni sahaja. Dia nak 90 minit terakhir sahaja kan? Okay, so dapat 120 km. Dari mana dapat 80 km per jam? Kita kira formula laju kereta tadi. Dari mana dapat 90 minit terakhir? Kita tengok masa. Tengok kat sini 4.5 jam. Tolak 3 jam tadi kita dapat 90 minit. Kan? Macam tu. Okay, that's it. Next. Okay, kita tengok contoh ini. Puan Zabeda ingin melawat kawannya yang tinggal di Muar. Okay, so kalau tengok kat sini, graf ini ialah graf jarak masa. Okay, masa kat sini ialah jam and then jarak dia ialah kilometer. Okay. Puan Zabeda ingin melawat kawannya yang tinggal di Muar. Okay, graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Puan Zabeda dengan kereta dari Segamat ke Muar melalui Tangkak. So basically dia daripada Segamat and then dia lalu Tangkak and then baru dia sampai ke Muar. Macam tu. Okay, yang pertama soalan dia, hitung laju purata perjalanan Puan Zabeda dari Segamat ke Muar dalam kilometer per jam. Tengok kat sini dia minta laju purata. Okay, wait, sorry. Okay, kat sini dia minta laju purata. Dia tak minta laju tau, dia minta laju purata. Ingat balik formula laju purata, beza dia. Okay, formula laju perubahan jarak bahagi masa, kan? Perubahan masa. Kalau laju purata maksudnya formula laju purata ialah jumlah. Okay, wait, sorry. This one always. Okay, jumlah jarak bahagi, okay, sorry. Bahagi jumlah masa. Okay, bila maksud dia laju purata, maksudnya jumlah. Okay, tengok yang B. B diminta, jika kadar perubahan jarak terhadap masa, okay, kereta daripada Segamat ke Tangkak ialah 50 km per jam, hitungkan jarak di antara Tangkak dengan Muar dalam kilometer. Basically, katakanlah kalau daripada Segamat, okay, bergerak daripada Segamat ke Tangkak ialah 50 km per jam, dia punya kelajuan. Okey, ingat balik untuk formula laju apa? Formula laju equal to perubahan jarak bahagi perubahan masa. Okey, jika perubahan jarak terhadap masa, kereta dari Segamat ke Tangkak ialah 50 km per jam. So basically laju dia ialah 50 km per jam. Hitungkan jarak di antara Tangkak dengan Muar dalam kilometer per jam. Okey. Seterusnya yang C. Huraikan gerakan kereta dari Segamat ke Muar. Okey, basically nak daripada Segamat ke Muar.
huraikan gerakan kereta tu macam mana. Okay. So kita jawab dulu yang A. Hitung laju purata perjalanan Puan Zabaidah dari Segamat ke Muar. Okay, tengok pertama laju purata formula dia ialah jumlah jarak bahagi jumlah masa. So tengok jumlah jarak yang dilalui daripada Segamat ke Muar. Segamat ke Muar, tengok jarak dia ialah 80 km. Kan? Okay, so bahagi jumlah masa. Okay, jumlah masa tengok kat sini dia sampai ke Muar ni berapa lama? Okay, perjalanan daripada Segamat ke Muar basically 80 km. And then masa yang dia ambil ialah 1.5 jam. Tengok ini dan tengok ni. Okay. So kita bahagi 80 dengan 1.5. Total jarak bahagi total masa. Okay. Dan kita dapat 53 1/3 km ataupun 53.333 km per jam. Settle untuk laju purata. Okay, seterusnya diminta jumlah jarak. Kan, jika kadar perubahan jarak terhadap masa kereta dari Segamat ke Tangkak ialah 50 km per jam, hitungkan jarak di antara Tangkak dengan Muar dalam kilometer per jam. So basically kat sini, Segamat dengan Tangkak. Kalau kat sini, bila dia minta jarak di antara Tangkak dengan Muar, kalau tengok kat sini, kita kena tahu dulu jumlah jarak daripada Segamat ke Tangkak ni berapa. Kan? Kalau awak tengok, Segamat ke Tangkak, okay, this one Tangkak, this one masa untuk sampai ke Tangkak. Okay, daripada Segamat nak ke Tangkak, ini jarak dia. Betul tak? So, this one daripada Segamat ke Tangkak. Daripada Tangkak nak ke Muar, this one pula jarak dia. Betul tak? So sekarang ni, benda yang paling penting kita kena tahu ialah S. Nilai S ni dulu. Kan? So basically, dia dah bagi hint dekat sini. Jika kadar perubahan jarak terhadap masa daripada Segamat ke Tangkak ialah 50 km per jam, hitung jarak antara Tangkak ke Muar. Okay, so maksudnya dia nak yang ini. Dia nak daripada Tangkak ke Muar. Jarak ni berapa? So first thing first, kena tahu daripada Segamat ke Tangkak dulu. Sebab apa? Sebab kita nak tahu nilai S ni dulu sebenarnya, niat dia. Tapi dia bagi hint laju untuk dari Segamat ke Tangkak. So kita guna hint itu. Tengok balik pada tips dia dekat sini. Laju sama dengan jarak per masa. So jarak sama dengan laju darab masa. Okay, basically ini perubahan persamaan je kiranya. So kiranya jarak ni, basically macam ni perubahan dia ibaratnya. Okay, laju sama dengan jarak per masa. Okay, so basically masa ni kita bawa naik atas. So kiranya laju darab masa sama dengan jarak. Ataupun jarak sama dengan laju. Okay, laju darab masa. Okay, sama je. Macam tu perubahan dia. Okay, so kat sini dia dah bagi hint. Laju dia ialah 50 km per jam. Kan? So kita tukar balik, kita twist je, kita masukkan laju dia tu ialah 50 km per jam, and then masa yang dia ambil ialah 1 jam. Okay, so kita masukkan laju 50 km per jam, and then masukkan jumlah 1 jam. So kita akan dapat 50 km untuk jumlah jarak. So jumlah jarak kat sini maksudnya nilai S kat sini ialah 50 km. Okay, macam tu. Sama je maksud dia. Ibaratnya kita masukkan okay, laju sama dengan jarak masa kan. Okay, so maksudnya ibaratnya okay, kat sini 50 km per jam. And then dekat sini jarak dia ialah kita tak tahu S kan. Over dengan masa 1. Okay, so and then 1 ni awak darabkan dengan 50. Awak akan dapat S iaitu jarak ialah 50 km. So sama je. Boleh juga. So dapat dah S ialah 50 km. Tapi dia nak jawapan tapi nilai yang dia nak ialah jarak daripada Tangkak ke Muar. So sekarang ni kita dah tahu nilai daripada Segamat nak ke Tangkak 50 km. So daripada Tangkak bila sampai ke Muar ni ialah jarak yang dah total dilalui dah 80 daripada Segamat ke Muar kan. So sekarang dia nak daripada Tangkak ke Muar sahaja berapa? So kita kena tolakkan 80 tolakkan dengan 50. So kita akan dapat jawapan 30 km. So settle nampak macam ni.
Ha. Untuk C pula, huraikan gerakan kereta dari Segamat ke Muar. Bila maksud huraikan gerakan kereta, kita kena tulis laju, jarak dengan masa. Okay. So tengok dulu, daripada Segamat ke Muar maksudnya daripada sini sampai ke sini. So basically dia nak purata lah, kan? Bukan spesifik destination. Dia nak purata daripada Segamat ke Muar terus. Okay. So tengok dulu, kereta bergerak berapa lama? 3 key point. Yang pertama, tiga key point. Yang pertama ialah kita nak tahu jarak. Tengok dulu jarak dia berapa? 80 km. So jawapan dia 80 km. Lepas tu masa pula. Berapa lama dia ambil daripada Segamat ke Muar? 1.5 jam. So 1.5 jam. Wait. Next kita nak laju pula. Laju dia kalau tengok yang A tadi kita dah kira kan, laju purata kan daripada Segamat ke Muar. Jawapan dia ialah 55 1/3 km per jam. So dekat huraian awak tulis ketiga-tiga ni. Jarak dia ialah 80 km per jam, 80 km selama 1 jam dan kereta bergerak selaju 55 1/3 km per jam. Tulis 3 key point ni, settle. Tengok kat sini, bergerak sejauh 80 km, jarak ada, tempoh 1.5 jam, masa ada, and then laju purata 55 1/3. Laju pun ada. So settle untuk huraian. Next, last kita tengok. Contoh yang ke-8. Graf jarak masa yang tidak lengkap di sebelah menunjukkan perjalanan Encik Tan dari Seremban ke Lumut. Basically, daripada Seremban ke Lumut. Encik Tan berhenti di Rawang untuk makan tengah hari dan rehat seketika sebelum meneruskan perjalanannya ke Lumut. Basically dekat sini Seremban, kan? And then daripada Seremban ke Rawang, positif gerak-gerakan ni. Betul tak? So dia bergerak sampai ke Rawang. And then bila dia sampai ke Rawang, dia berhenti untuk makan tengah hari dan rehat seketika sebelum meneruskan perjalanan ke Lumut. Basically kat sini Rawang, kan? Sampai sini dia berhenti. Kat sini dia berhenti kan, kecurunan sifar, and then dia bergerak lagi. Perjalanan dia ke Lumut. Sini. Inilah missing partnya tu. Kat sini baru sampai Lumut. A. Jika laju purata kereta Encik Tan dari Seremban ke Rawang, dari Seremban ke Rawang walaupun laju purata, tapi kat sini dia mention dari Seremban ke Rawang. So basically spesifik lah dari Seremban ke Rawang sahaja. Ialah 66 2/3 km per jam. So hitung jarak di antara Seremban dengan Rawang dalam kilometer. Kat sini dia bagi laju purata. Yang dia nak ialah jarak. So macam biasa tengok kat sini. Tengok yang A ni. Jarak dia ialah jarak. Ingat balik untuk formula laju ialah jarak bahagi masa. So maksudnya formula jarak ialah laju darab masa. Kan? So yang A tu dia minta untuk dia bagi laju purata, dia minta jarak. So maksudnya kita akan pakai formula jarak sama dengan laju darab masa lah. Kan? So masukkan je jarak, masukkan je laju dia 66 2/3 km per jam ni, ini ialah laju. And then masukkan masa. Masa kat sini nak tengok dekat mana? Dekat sini 1.5 jam. Ataupun kat sini kot nak bagi nampak. 1.5 jam. Daripada Seremban ke Rawang, masa dia mengambil masa selama 1.5 jam. And then kelajuan dia ialah 66 2/3 km per jam. So masukkan je dalam formula laju berapa, masa berapa, kira-kira, and then kita dapat 100 km. So kat sini kita boleh takrifkan bahawa R ni ialah 100 km ataupun perjalanan daripada Seremban ke Rawang ialah 100 km mengambil masa selama 1.5 jam. Macam tu. Next. Dia minta, tengok B. Diberi bahawa jarak di antara Seremban dengan Lumut. Antara Seremban dengan Lumut. This one dari Seremban sampai ke Lumut. Ialah 300 km. Maksudnya. Kita bayangkan ini kita panjangkan lagi. Kan, kat sini.
Okay, so kat sini ialah 300 kilometer. Kat sini lah jarak. Okay, kat sini basically macam ni lah. Okay, so daripada Seremban sampai ke Lumut ialah 300 km. Dan Encik Tan memandu dengan laju purata. Okay, laju purata 80 km per jam untuk sampai di Lumut daripada Rawang. Okay, so maksudnya laju purata yang dimention kat sini 80 km per jam ni daripada Rawang ke Lumut. Kan maksudnya daripada Rawang sini ke Lumut. Okay, kenapa kita tak kira daripada sini? Sebab kat sini kereta sedang berhenti. Kan? Daripada sini dia berhenti sampailah masa ke sini. And then daripada dekat point sini, baru dia startkan perjalanan ke Lumut. So basically laju purata dekat sini ialah 80 km per jam. Sorry, kat sini maksudnya. Graf ini 80 km per jam. Perjalanan dia. Lengkapkan graf jarak masa yang diberikan bagi mewakili keseluruhan perjalanan. Maksud dia, lengkapkan graf jarak masa ni maksudnya, okay, garisan yang kita dah lukis tadi, kan, kalau awak tengok, sampai kilometer je kita boleh baca. Dia nak kita lukis and then kita takrif berapa kilometer dekat sini dan berapa masa dekat sini berapa. So sekarang ni kita ada jarak je. Macam mana nak tahu masa dia pula? Okay, tengok macam mana dia selesaikan. Basically tengok dulu, okay, jarak di antara Rawang dengan Lumut ialah 300 tolak 100 km. Okay, so basically 300 tolak 100 km ni ialah daripada daripada Rawang ke Lumut, kan? So maksudnya dekat sini Seremban, Rawang, Lumut. Okey, kat sini Seremban, kat sini Rawang, dan kat sini Lumut. So Lumut tadi kita dah takrif jarak dia daripada Seremban ke Lumut 300 km. So settle. And then daripada Seremban ke Rawang ialah 100 km. So basically okey. Kan, daripada Seremban ke Rawang ialah 100 km. So basically kita boleh takrifkan bahawa perjalanan daripada Rawang nak ke Lumut sampai ke Lumut ialah 200 km. Sebab apa? Ini ialah jarak 300 tolak 100 so 200. Sekiranya 200 km jarak daripada Rawang ke Lumut. Okay. And then nak tahu masa kat sini macam mana? Tengok pada hint. Kalau tengok kat sini laju equal to jarak per masa. So masa sama dengan jarak per laju lah. Macam mana nak tahu? Kalau awak tak nak guna yang ini, ibaratnya macam ni. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, so laju. Okey, pindahkan masa kat sini. Darab masa sama dengan jarak. Betul tak? Okey, so sekarang ni kita nak masa je. So masa sama dengan, okey, laju ni pindah dekat bawah jarak. So jarak per laju. So samalah, dapatlah formula ini. Okey. Okey. So masa sama dengan jarak per laju. Okey, wait. Tengok kat sini masa sama dengan jarak per laju. Masa yang kita nak ni ialah dekat total sinilah. Basically kita nak tahu kat sini berapa masa diambil daripada Rawang ke Lumut. Rawang ke Lumut kita tahu jarak yang dilalui 200 km. Tapi masa kita tak tahu berapa. Kan? Okay, let's say kita tahulah kat sini 5. Kan? So kita bahagikan jarak dengan laju. Jarak tengok yang ni 200, kita ambil yang ni jarak daripada Rawang ke Lumut 200. Laju kat sini tengok pada ayat dia kata. Tengok ayat dia kata apa? Memandu dengan laju purata 80 km per jam daripada untuk sampai di Lumut daripada Rawang. So basically daripada Rawang nak ke Lumut 80 km per jam. So kita bahagikan ambil 80 ni. So kira basically ini ialah Rawang nak ke Lumut lah. Ni daripada Rawang. Okay, sorry. Rawang nak ke Lumut. Lumut ke. Okay. So
jarak ni ialah jarak daripada rawang ke lumut iaitu 200, and then laju kat sini pula ialah laju rawang ke lumut, tengok pada statement 80 km per jam. So, kita bahagikan and then kita dapat 2.5 jam. 2.5 jam ni ialah masa daripada rawang ke lumut, 2.5 jam. Okay, wait, sorry. Masa dekat sini ialah 2.5 jam. So, tambah. Kalau kita tengok dekat sini, daripada sini, 2 point kat sini ialah 2.5 jam. So, 2.5 tambah 2.5 jam. So, kat sini we're supposed to be 5 jam. Kan? Okay. So, kesimpulan dia dekat sini kita boleh simpulkan kat bawah sekali. Dia tak minta tapi just untuk kita bagi fahaman lah. Jarak di antara seremban dengan rawang ialah 100 km. Kan? Okay. Dan jarak di antara rawang nak ke lumut pula ialah 200 km dan masa yang diambil ialah 2.5 jam. So basically macam yang ini tak ada graf kan. So, kita lukiskan satu graf dekat atas ni and then tuliskan jarak dia dekat sini ialah 300 km. And then bawah ni tadi kita dah kira iaitu 5 jam. Kan? So dapatlah inilah hasilnya. Macam tu. So basically kalau awak faham soalan tu dia nak apa, and then awak tahu nak takrif maksud kecurunan tu apa, bila dia sifar tu maksudnya apa, bila dia kecurunan negatif tu maksudnya apa, dan awak faham dan awak boleh hafal formula laju equal to jarak per masa, dan formula laju purata ialah total jarak bahagi total masa. So awak akan okay je sebenarnya. It's not going to be that difficult lah sebenarnya sebab benda ni sama je dengan ketak sakmalinya. Okay, so that's all untuk hari ini. Next kita akan bincang untuk laju, graf laju masa iaitu graf kecutan. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.